Di-Pertua PIBG SMK Bandar Putrajaya, yang dihormati Barisan Pengurusan Tertinggi SMK Bandar Putrajaya, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, warga pendidik Bestari SMK Bandar Putrajaya dan seterusnya yang diraikan waris prihatin anak terpimpin sekalian. Mesyuarat Agung PIBG kali ke-7 agenda pertemuan beriltizam ke Puncak Jaya. Itulah wawasan. Lintas langsung dari Bilik Mesyuarat Iltizam kita bersiaran. Pandemik dunia, coronavirus, suatu cabaran. Untuk makluman, para waris boleh merujuk kepada Padlet PIBG SMK Bandar Putrajaya seperti yang tertera dalam talian. Tuan-puan pelaksana seruan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan limpah kurnia yang esa, dapat kita berkumpul pada pagi ini 2 Mei 2021 bersamaan dengan 20 Ramadan 1442 Hijrah bagi mengikuti Majlis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-7 SMK Bandar Putrajaya. Audio tak jelas. Osh in School, Healthy School, Saya Healthy tak tahu kalau saya kita, saja, tapi tanggungjawab kita. cuba confirm dengan Pihak majlis yang lain. serta seluruh warga SMK Bandar Putrajaya mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Meskor bin Tulka serta seluruh hadirin, para ibu bapa kerana sudi meluangkan masa bagi menjayakan majlis yang direncanakan pada pagi ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, normal baharu pendidikan garis panduan utamakan ilmu, ubah mentaliti. Majlis dimula menadah tangan, semoga rahmat berkat menanti. Agar urusan bertambah berkat, marilah kita sama-sama menadah tangan, memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa dengan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Muhammad Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, berkatilah dan rahmatilah Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah SMK Bandar Putrajaya kali ke-7 hari ini. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendalatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami demi merealisasikan visi dan misi sekolah yang kami cintai ini. Teguhkanlah muafakat dan eratkan silaturahim sepanjang kami bermesyuarat. Hindarilah kami dari api permusuhan, dendam kesumat, pertelingkahan pendapat dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allahumma ya qadil hajat wa ya rafi'ul darajat, berkatilah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan dan kelemahan serta tunjukkanlah kami jalan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan di dalam mengurus dan mentadbir pesantren ini. Hiasilah diri kami dengan sifat mahmudah dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan peliharakanlah diri kami dengan kesejahteraan. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min farqa ma'sum wa la ta'ila wa la ma'sum wa la ma'una wa la matruk wa la mahruma
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas lafaz doa yang dibacakan sebentar tadi. Membuka tirai pertemuan pada pagi yang berbahagia ini, kini marilah kita sama-sama ikuti informasi bermakna buah bicara daripada Yang Berusaha Cikgu Nur Samsul Kumar bin Putih, Tuan Pengetua SMK Bandar Putrajaya selaku Tuan Rumah. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak dengar. Cikgu Alhamdulillah. Nurita, pada saya kali tengok ini, Cikgu Nurita punya mikrofon tu mute. Cuba unmute. minta maaf kita ada masalah teknikal. Jadi saya teruskan. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini kita dapat mengadakan mesyuarat agung PIBG kali yang ke-7 SMK Bandar Putrajaya tahun 2021 yang berusaha Encik Zubir bin Osman YDP PIBG, Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG, Barisan Pentadbir Sekolah, guru-guru, ibu bapa, waris pelajar dan semua ahli AJK, ahli PIBG SMK Bandar Putrajaya. Terima kasih kepada semua yang berada dalam talian untuk bersama-sama menjayakan mesyuarat agung pada tahun ini. Saya bagi pihak sekolah memohon maaf sekiranya ada kekurangan, sekiranya talian tidak begitu baik ataupun kualiti suara yang tidak jelas sepanjang majlis kita diadakan pada pagi ini. Bagi pihak sekolah, saya mengucapkan tahniah syabas kepada Jawatankuasa PIBG yang ada pada hari ini kerana terlalu banyak memberi sokongan dalam menjayakan program-program aktiviti dan juga pembangunan sekolah. Kita juga mengharapkan kerjasama, sokongan dan dukungan daripada ibu bapa waris pelajar SMK Bandar Putrajaya. Sekiranya ada sebarang masalah dengan pihak sekolah, saya bagi pihak sekolah amat mengharapkan makluman dan juga sokongan daripada tuan-tuan selaku ibu bapa dan waris pelajar sekolah ini. Dalam keadaan pandemik COVID-19, kita menghadapi pelbagai dugaan dalam menguruskan kehadiran pelajar dan juga menguruskan penyuraian murid mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pihak sekolah mengambil pelbagai pendekatan untuk memastikan pengurusan kehadiran dan juga penyuraian murid mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah PPD KMY. Jadi sebarang kesulitan yang dihadapi, kami bagi pihak sekolah memohon ampun dan maaf sebab kita lebih mengutamakan keselamatan murid, kesihatan murid sepanjang pengurusan sekolah.
Jadi sekali lagi saya harap mesyuarat agung ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapat jawatankuasa PIBG yang committed untuk menjayakan program sekolah, terutamanya kita sedang dalam usaha untuk membina sebuah surau kekal untuk kemudahan pelajar kita yang pada tahun ini seramai 2,000 orang murid. Jadi kerjasama semua pihak amat diharapkan. Sekali lagi bagi pihak sekolah, bagi pihak guru-guru dan pekerja sekolah, saya memohon ampun dan maaf sekiranya pengurusan sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, ada tersalah cakap dan sebagainya sepanjang kami menguruskan sekolah. Dan harapan saya kerjasama semua pihak amat diharapkan demi kecemerlangan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Pengetua atas ucapan pembuka bicara pada hari ini. Bersarang lebah di pohon palas, burung kelicap di pohon selasih, pengetahuan bertambah, penerangan jelas. Majlis mengucapkan terima kasih. Warga Malaysia prihatin sekalian, majlis terusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Encik Zubir bin Osman, Tuan Yang di-Pertua PIBG SMK Bandar Putrajaya menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Puan Pusi Majlis. Yang Berusaha Encik Mesko bin Tulka, penolong pegawai pendidikan daerah Kuala Mudayan. Yang Berusaha Cikgu Nur Samsul Kumar bin Putih, pengetua SMK PPJ dan juga selaku penasihat PIBG. Barisan pentadbir SMK BPJ, guru-guru kanan, Encik Azmi selaku NYDP dan juga rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak membantu di kala suka dan duka, ahli-ahli AJK, PIBG, SMK, BPJ, guru-guru serta waris-waris yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, ingin saya mengucapkan berbanyak setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat agung PIBG kali yang ke-7 ini secara maya atau online. Banyak aktiviti di belakang tabir yang berlaku dan mereka semua begitu committed untuk menjayakan majlis kita pada hari ini. Ini merupakan satu norma baru yang terpaksa kita hadapi sebenar masalah pandemik COVID-19 yang melanda bukan sahaja di Malaysia tapi di dunia sekarang ini. So kebanyakan norma-norma baru ini mesyuarat online, pembelajaran secara online dan sebagainya. Malah ada juga peperiksaan yang dijalankan secara online. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah pandemik ini perlu diuruskan dengan baik supaya ianya tidak menjadi satu halangan kepada kita untuk meneruskan aktiviti harian seperti biasa. Kalau kita tidak mahu sekolah ditutup atau kelas ditutup dan kita hendaklah menguruskan masalah pandemik ini dengan baik. Begitu juga dengan aktiviti industri atau perniagaan misalnya. Sebagai contoh, saya sekarang ini bekerja di Infineon Teknik Sukulin Sdn Bhd, satu masyarakat multinasional. Sejak setahun pandemik ni berlaku, daripada Disember tahun lepas sampai dah sekarang, lebih kurang dalam setahun 6 bulan 5 bulan. So mesyuarat berkenaan dengan pandemik ini masih dijalankan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. So sebab apa? Sebab kita tak mahu kilang ditutup atau KKM kilang ditutup oleh KKM walaupun sehari. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau sehari kita operasi kita tutup, ia akan mengalami kerugian berjuta-juta ringgit.
So sebagai contoh di tempat saya, okay, bil elektrik pun kita lebih kurang dalam 20 juta sebulan. Okay. Roughly sebulan lebih kurang dalam 600,000. Masuklah kos pengurusan yang lain, gaji pekerja sebanyak 3,000 orang. Okay. So akan melibatkan kos harian yang begitu banyak sekali. That's why kita perlu satu BCP ataupun Business Control Planning yang baik. Begitu juga kita harapkan sekolah juga dapat menguruskan pandemik dengan baik. Okay. Jadikan industri sebagai satu benchmark ataupun benchmark untuk menguruskan ataupun untuk mempraktikkan pengurusan pandemik ini. Dan saya berharap PPD juga mempunyai satu BCP team yang kuat, okay, yang selalu membuat analisa, yang selalu memantau SOP dan memberi guide kepada sekolah, dan juga mohon, okay, supaya sekolah diberi autonomi untuk menguruskan risiko yang baru ini dengan lebih teratur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kejayaan anak-anak tidak akan dapat dicapai tanpa usaha gigih dan komitmen yang tinggi dalam kalangan pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan yang utama usaha pelajar itu sendiri. Oleh itu, permuafakatan sangat penting antara ibu bapa dan guru menerusi PIBG. Hubungan yang erat dan mesra diiringi kerjasama yang padu antara ibu bapa dan guru diibaratkan seperti aur dengan tebing, saling memerlukan antara satu sama lain. Kerjasama ini sudah pasti menjadi pendorong dan pemudah cara dalam setiap usaha ke arah kemajuan anak-anak kita dan sebagai tonggak masa depan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, peranan PIBG tidak dapat dinafikan dalam usaha membantu meningkatkan pencapaian sekolah dalam berbagai bidang seperti akademik, co-curriculum, pembangunan fizikal dan pembentukan modal insan. Ibu bapa haruslah peka dan membantu kepimpinan PIBG supaya dapat mewujudkan satu pasukan yang mantap untuk menghadapi cabaran era globalisasi ini. Kerana PIBG merupakan satu wahana yang amat berkesan bagi ibu bapa berbincang dan memberi pandangan yang perlu demi kecemerlangan akademik anak-anak. Tidak diluputkan peranan dan pengorbanan guru amatlah besar yang telah menjadikan anak-anak kita orang yang mampu berfikir, bertindak dan mewarnai dunia. So jelas dah di sini komitmen semua pihak mampu menjayakan wawasan negara yang berteraskan pendidikan ini. Banyak medium yang kita boleh diikuti, yang boleh kita masuk seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya, Facebook, dan ataupun datang sendiri ke sekolah untuk menghulurkan bantuan ataupun untuk memberi pandangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, yang seterusnya semua umum mengetahui perjalanan PIBG adalah sangat berkait rapat dengan perbelanjaan kewangan. Alhamdulillah, syukur ibu bapa SMK BPJ ini ramai dari kalangan yang berada dan ringan menyumbang. Namun tidak dinafikan bahawa tekanan kos sara hidup masa kini telah semakin terasa bahannya bagi segelintir ibu bapa. Pada tahun lepas 2020, okay, misalnya sebanyak 61,650 berjaya kita kutip, dan dianggap sebanyak lebih kurang dalam 1,233 keluarga yang bayar yuran, lebih kurang dalam 80%. So dengan kutipan yang ada ini, kita telah membantu pihak sekolah menjalankan beberapa aktiviti, sama ada aktiviti co-curriculum dan juga menambah baik infra setakat mana yang kita mampu. InsyaAllah nanti Puan Aisyah akan membentangkan aktiviti yang lebih detail dalam syarat ini. Jadi saya berharap tahun ini semua keluarga di SMK BPJ ini mampu dan akan membuat sumbangan PIBG seperti yang akan diputuskan nanti. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini projek surau kita juga akan bermula. Untuk status projek surau sekarang ini, kita dah mendapat verbally kelulusan daripada KPM dan tengah menunggu black and white kelulusan daripada KPM. Dan insyaAllah selepas ini kita akan memulakan projek surau kita mungkin dalam bulan selepas raya lah, Julai dan sebagainya. InsyaAllah dalam awal tahun depan, pembukaan sekolah tahun depan, murid-murid sekolah SMBJ akan dapat menggunakan
surau yang baru yang kita akan bina nanti. Akhir surau nanti kita akan ada apa kita mohon waris-waris menyokong PIBG dalam cari dana tambahan bagi menampung kekurangan ini, atau setidaknya tidak menimbulkan sentimen untuk mematahkan semangat ibu bapa yang lain yang ingin menyumbang. Teruskanlah share posting-posting yang kami buat kepada keluarga, sahabat andai dan sebagainya. Okay, di sinilah pentingnya peranan AJK PIBG dan ibu bapa yang mempunyai kemampuan yang lebih untuk membantu sekolah. Isu-isu yang paling utama perlu difikirkan oleh barisan AJK yang baru nanti adalah bagaimana untuk menjana dana atau pendapatan bagi menampung program sekolah dan PIBG ini. Akhirul kalam, saya mendoakan SMK Bandar Putrajaya sentiasa beroleh kejayaan dan segala usaha akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terus berjaya dalam segala bidang. Juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-puan telah melantik saya menjadi YDP PIBG bagi tahun yang lepas. Sesungguhnya pengalaman sebagai YDP PIBG ini adalah sangat bermakna kepada diri saya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Cikgu Nur Samsul Kumar kerana menaruh keyakinan kepada saya serta telah memberi sepenuh kerjasama dan sokongan hebat kepada usaha PIBG dan sama-sama membantu antara satu sama lain. Sebelum saya mengundur diri, saya mohon banyak kemaafan di atas kekurangan di pihak saya. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh merimbun di hujung laman, kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Yang di-Pertua PIBG atas kesudian menyampaikan ucapan. Generasi bervisi pemacu transformasi. Outcome Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu murid yang cemerlang, keboleh pasaran kerja dan warga negara yang baik bukan hanya boleh dijana oleh pihak kami semata-mata, bahkan juga pihak-pihak lain seperti agensi, tuan-tuan dan puan-puan. Menjadi visi kami khususnya di Kementerian Pendidikan Malaysia agar dapat melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing secara global. Justru program pada hari ini merupakan salah satu elemen penting ke arah meningkatkan kualiti modal insan seperti mana yang diharapkan oleh negara. Beriltizam ke puncak jaya, slogan BPJ menggapai kecemerlangan, hadirmu Tuan membawa cahaya, ucapan perasmian kami nantikan. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Encik Meskor bin Tulka, penolong pegawai pendidikan, PPP Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-7 tahun 2021 SMK Bandar Putrajaya. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih pada saudari pengacara majlis yang berusaha, sahabat saya Cikgu Nur Samsul Kumar bin Putih, selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putrajaya, merangkap penasihat Persatuan Ibu Bapa Guru, tak lupa yang dihormati Encik Zubair bin Osman, yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putrajaya, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru, ahli jawatan kuasa PIBG dan seterusnya para waris yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putrajaya kali yang ke-7 pada tahun 2021. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita bermesyuarat secara norma baru iaitu di atas talian. Begitu juga saya berikan tahniah kepada waris yang sama-sama dapat serta di atas talian ini untuk menjadikan Mesyuarat Agung PIBG pada kali ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas
kesudian ataupun jemputan kepada diri saya untuk menasmikan Musyawarah Agung pada kali ini. Tahniah dan syabas kepada pihak sekolah yang dapat melaksanakan Musyawarah Agung pada kali ini. Dan untuk pengetahuan para waris, Musyawarah Agung pada kali ini agak berbeza kerana kita akan jalankan melalui atas talian, kerana sebelum ini kita jalankan secara bersemuka. Inilah norma baru yang kita kena hadapi, yang perlu kita hadapi. Dan untuk pengetahuan para waris sekalian dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, Musyawarah Agung pada kali ini hendaklah dilaksanakan selewat-lewatnya pada 30 Jun 2021. Tidak lupa juga ucapan sabas dan tahniah kepada para pentadbir, guru dan juga anak-anak murid sekolah menengah Bangsaan Bandar Puteri Jaya kerana dapat merealisasikan 6 aspirasi murid Kementerian Pendidikan Malaysia dalam elemen penggerakan pembelajaran yang bermakna. Saya kagum dengan kehebatan anak murid sekolah ini yang terkenal dengan kebitaraan pembelajaran abad ke-21 dan digital classroom. Teruskan usaha-usaha murni demi kemenangan masa depan. Jadi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Tuan PPD kita iaitu Tuan Muhtar bin Mansur dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada pengurusan sekolah kerana dapat melaksanakan Musyawarah Agung pada kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihat pada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu kita ada 11 anjakan. Jadi anjakan yang ke-9 adalah hubungan ataupun peranan yang perlu dimainkan oleh Persatuan Ibu Bapa Guru. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan para waris sekalian, kementerian sekarang ini telah membuka ataupun telah melaksanakan dasar buka pintu yang seluas-luasnya kepada waris untuk sama-sama membantu sekolah dalam menjayakan apa saja demi kepentingan kejayaan anak-anak murid kita. Namun demikian, walaupun pihak kementerian membuka pintu ataupun memberi ruang kepada para waris, tetapi para waris atau Persatuan Ibu Bapa Guru masih lagi terikat dengan Surat Keling Iktisas Bilangan 5 2001 di mana peranan dan juga batas-batas Persatuan Ibu Bapa Guru. Jadi walaupun pihak kementerian memberi kelonggaran untuk kerjasama antara pihak sekolah dan pihak Persatuan Ibu Bapa Guru, tetapi ada batas-batasnya. Jadi dalam SPI Bilangan 5 2021 ini jelas memberitahu bahawa peranan PIBG adalah membantu. Saya ulang sekali lagi, membantu pihak sekolah untuk dalam beberapa perkara, iaitu 4 perkara penting. Yang pertama iaitu dari segi akademik, yang kedua dari segi ko-akademik, yang ketiga dari segi disiplin, dan yang keempat dari segi infrastruktur sekolah. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu diambil oleh pihak PIBG dalam membantu sekolah dalam menjayakan ataupun kejayaan para pelajar kita. Jadi tuan-tuan, para waris yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini amat bermakna kerana pihak sekolah dan ibu bapa bertemu ataupun berada di atas talian untuk berbincang dan mencari kata sepakat demi kepentingan dan masa depan anak-anak kita. Dan pemufakatan ini merupakan satu kunci kejayaan bagi pihak sekolah dan juga pihak PIBG dalam menggembling tenaga ke arah kecemerlangan anak-anak kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya ini. Dalam konteks ini, PIBG sekolah perlulah bersikap proaktif untuk menyumbangkan usaha ke arah tersebut. Selain membantu dalam kebajikan anak-anak didik, guru juga berperanan dalam kejayaan sebuah sekolah. Alhamdulillah setakat yang saya dimaklumkan, kerjasama yang baik dan erat telah ditunjukkan oleh pihak sekolah dan PIBG di sekolah ini. Dan tahniah kepada penerajunya, YDP dan ahli jawatan sekalian. Dan untuk pengetahuan para waris sekalian, sehingga hari ini saya tidak dapat lagi menerima isu yang melibatkan PIBG sekolah ini. Maknanya tidak ada isu, dan ini membuktikan bahawa hubungan antara PIBG dan juga sekolah berada dalam keadaan yang baik.
Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa peningkatan gejala COVID-19 ini semakin meningkat, dan kita sedia maklum bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan melaksanakan belajar di rumah. Jadi peranan tuan-tuan dan puan-puan amat penting. Bagi pihak sekolah akan menyediakan ataupun guru-guru akan berada di atas talian, dan tuan-tuan sebagai waris perlulah mengambil ataupun memberi panduan kepada anak-anak kita, mengambil perat adakah anak-anak kita menghadiri pembelajaran secara atas talian, tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan pada hadirin sekalian, pembelajaran secara atas talian ini penting, perlu, dan pemantauan harus dibuat oleh pihak tuan-tuan dan puan di sekolah. Saya rasa pihak sekolah tidak ada masalah, cuma di pihak para waris, sila pastikan bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan menghadiri pembelajaran secara atas talian. Jadi harapan kita pada masa yang akan datang, kita dapat melihat, dan tujuannya untuk melihat peratusan anak kita yang mampu mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Begitu juga dalam bidang co-curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan, para waris yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih atas jemputan menulis pada hari ini, dan mengucapkan sabas dan tahniah pada AJK PIBG dan sekolah yang dapat melaksanakan mesyuarat agung secara atas talian, dan saya harapkan mesyuarat kali ini dapat dilaksanakan, dapat dijalankan dengan jayanya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan mesyuarat agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putrajaya kali yang ke-7 tahun 2021 secara atas talian. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah PPP Sumber dan Teknologi Pendidikan atas ucapan perasmian sebentar tadi. Demikian tadi berakhirnya Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PIBG SMK Bandar Putrajaya kali ke-7 bagi tahun 2021. Majlis seterusnya diserahkan kepada Yang Berbahagia Encik Zubair bin Osman, Tuan Yang di-Pertua PIBG untuk mempengerusikan mesyuarat. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Ya, terima kasih Puan Pengurusi Majlis yang telah menyerahkan tugas kepada saya. Jadi selebihnya kita akan memulakan mesyuarat agung mengikut agenda-agenda yang telah kita rancangkan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita pergi kepada agenda kita yang pertama, iaitu membentang dan menerima minit mesyuarat agung yang ke-6, dan juga yang kedua lah kita buat sekali ini, membentang dan menerima laporan aktiviti PIBG oleh Puan SU kita, Cikgu Norita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya Cikgu Norita binti Tamili selaku Setiausaha PIBG SMK Bandar Putrajaya sesi 2020-21 membentangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-6 2020 dan juga laporan aktiviti PIBG 2020 dari muka surat 7 hingga muka surat 13 untuk disahkan. Terima kasih.
muka surat 9 sampai muka surat 13. Okay, jadi bila dah go through, kita nak seorang untuk mengesahkan minit mesyuarat, dan juga kita nak seorang untuk sokongan lah dia daripada pihak waris. Ya, boleh bagi tahu nama, okey, lepas tu boleh bercadang, boleh sahkan ya minit mesyuarat. Ada tak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya. Puan Zarihan binti Maisa. Sekali lagi puan. Saya Puan Zarihan binti Maisa. Mengesahkan minit mesyuarat Ya, terima kasih puan, terima kasih. Kita bersama. nak seorang untuk memberi sokongan supaya minit mesyuarat kita yang kalian kena disahkan ya. Okey, saya Puan Aznila. Tak dengar puan lagi. Saya Puan Aznila Abdul Rahman menyokong. Ya, okey, terima kasih puan. Okey, terima kasih kerana ada pengesah dan juga sokongan kepada minit mesyuarat kita. Dan seterusnya kita minta Puan SU kita lah untuk agenda yang kedua tu membentang dan menerima laporan aktiviti PIBG. Sekali dah ni. Okey. Sekali dah semua. Okey. So nampak cepat juga nah. Okey. So kita akan go through minit agenda kita yang ketiga ni. Membentang, menerima dan meluluskan penyerta kewangan PIBG. Ya, dipersilakan Puan Bendahari kita, Cikgu Syafiza, untuk membentangkan kewangan kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Okey, saya Cikgu Nur Syafiza Cik Omar selaku Bendahari PIBG SMK Bandar Putrajaya sesi 2020-2021 ingin membentangkan penyata penerimaan dan pembayaran berakhir 31 Disember 2020 dari muka surat 15 sehingga muka surat 20. Di sini saya membentangkan tunai di bank sebanyak RM97 630.63 sen dan tunai di tangan sebanyak RM1235.52 sen. Mohon untuk disemak dan disahkan. Okay, dah go through semua nah.
kita minta seorang untuk mengesahkan penyertaan kewangan, okey, dan juga seorang untuk menyokong penyertaan kewangan kita ni lah untuk diterima. Ya, boleh unmute untuk cakap. Saya Yulaidi Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulaidi bin Muhammad Fauzi, mengesahkan penyertaan kewangan PIBG. Ya, terima kasih Tuan. Okay, kita minta seorang untuk menyokong Assalamualaikum, saya Puan Aliza Arsyad menyokong pemenangan bagi kewangan. Puan apa? Puan Aliza binti Arsyad. Okay. Ya, terima kasih Puan. Jadi terima kasih lah. Okay. Dan seterusnya kita akan untuk agenda yang keempat, membentangkan dan membahaskan usul-usul. So di sini kita ada lebih kurang dalam 6 usul tak silap saya ni. Okay. Untuk kita bentangkan pada hari ini. Dan kita akan pergi kepada usul kita yang pertama, okay, yang akan dicadangkan oleh Tuan Ketua kita, Encik Nur Syamsul Kumar Lebih Putih. So saya silakan. Dan juga kita buat sekaligus lah dengan usul kita yang kedua juga. So saya silakan Tuan Ketua kita untuk membahaskan usul tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Usul kita yang pertama pada pagi ini berkenaan dengan bayaran sumbangan dana PIBG bagi tahun 2021. Saya telah mencadangkan supaya sumbangan PIBG pada tahun 2021 ni dikurangkan. Kalau tuan-tuan ingat ataupun boleh lihat, Cikgu Irwan boleh paparkan tak yang saya hantar tadi, cadangan sumbangan PIBG. Untuk makluman tuan-tuan, tingkatan 1 hinggalah tingkatan 1 dan 2, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 bagi tahun 2020, sumbangan PIBG berjumlah RM95 bagi pelajar Islam dan yang bukan Islam RM85. Jadi untuk tahun 2021 saya telah mencadangkan supaya bayaran sumbangan diturunkan daripada RM95 kepada RM70 sahaja bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Dan bagi pelajar bukan Islam RM60 sahaja, sebab pelajar bukan Islam tidak terlibat dengan dana untuk surau sekolah. Bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5, untuk tahun 2020, tingkatan 4 menjelaskan bayaran sumbangan sebanyak RM165. Dan tingkatan 5 pun RM165. Tapi bagi tahun 2020, tingkatan 4 kita kurangkan sumbangan cuma perlu bayar RM80 bagi Islam, bagi pelajar Islam, dan pelajar bukan Islam RM70 sahaja.
Bagi tingkatan 5, kita juga turunkan sumbangan daripada RM165 kepada RM90 untuk pelajar Islam dan RM80 untuk pelajar bukan Islam. Jadi saya buka untuk perbincangan dan juga cadangan daripada waris berkenaan dengan kadar sumbangan yang telah ditetapkan. Untuk makluman, kadar sumbangan ini amat diperlukan untuk pihak sekolah dan juga PIBG mengadakan program dan aktiviti untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekian. Okay, so usul pertama dah dibentangkan. Kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat skrin yang telah dipaparkan. Itulah detail-detail yuran yang telah dibentangkan oleh Tuan Ketua tadi. Jadi secara dasarnya saya rasa yuran-yuran ini boleh dikirakan murah, okey, dan berpatutan lah untuk kita kutip untuk kita membuat banyak beberapa aktiviti yang kita akan jalankan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ingin yang kita nak yang menyokong lah, kita dah Tuan Ketua kata pun dah bercadang lah dan kita minta okey, ada seorang untuk menyokong usul ini. Dan yang lain kita ada link kita ada paparkan link dalam dalam chat tu, okey. So you all boleh sokong ataupun bangkang, okey. So at least kita dapat nanti peratusan dalam nanti. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kalau boleh biarlah naik sikit, tapi dah kita tahu time COVID je ni, kita kekal lah yang ni sebab kita perlu duit ni bukan untuk bersekolah, ni untuk sekolah juga, untuk anak-anak juga. Duit tu balik kepada anak-anak, balik kepada bajikan anak-anak ni untuk sekolah. Jadi saya menyokong lah untuk dikekalkan. Kalau boleh naik lagi pun saya setuju. Ini macam mana nak naik? Ya, maksud saya kalau memang tak boleh naik, tak logik tak naik. Tapi kita kekalkan dengan yang ada. Sebab kalau nak turun tu rasa macam tak berbaloi lah. Kita terpaksa cari dana lain nanti. Yang ada pun kita kena cari dana lain ni. Kalau kita lagi kurang, lagi masalah lah. Ya, Puan. Sebab untuk mengawal balik, duit ni kita guna untuk anak-anak kita balik. Baik, terima kasih kita guna Puan untuk bagikan atas cadangan, sokongan dan juga cadangan tersebut. Bagi pihak sekolah, saya memikirkan kita dalam pandemik COVID-19, kita juga memikirkan beban dan tanggungan waris. Jadi sebab tu kita pilih untuk mengurangkan kadar bayar sumbangan supaya mengurangkan beban waris. Untuk makluman, PIBG RM50 PIBG tu dia bukan untuk setiap pelajar, dia per keluarga, maknanya satu keluarga saja. Kalau ada 3-4 orang anak pun hanya bayar seorang saja yang bayar. Itu untuk makluman semua lah. Terima kasih Puan. Puan tadi boleh tak bagi nama sekali, tak Puan nak clear sangat lah. Boleh ulang tak? Saya Puan Azmila Abdul Rahman. Azmila Abdul Rahman. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya kita kepada usul yang kedua, juga akan dibawa oleh setuju. Okey, baik. Okey, dalam kita punya survey pun banyak yang setuju untuk yuran kita ni. Ya, dikurangkan. Okey, baik, seterusnya kita ke usul yang kedua. Kita tinggalkan usul kita yang pertama, okey. Dah pun ada orang sokong, dan kita akan ke usul kita yang kedua yang akan dibentangkan oleh Tuan Ketua juga. Kita silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang menyokong dan yang mencadang dan menyokong usul yang pertama. Sekarang kita pergi ke usul yang kedua. Ini juga melibatkan keselamatan dan kesihatan pelajar. Jadi pihak sekolah
apabila kita membuka sesi persekolahan baru-baru ini secara bersemuka, kita dilawati oleh pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga pejabat pendidikan daerah Kuala Muda Yan. Jadi semasa pemantauan budaya buka sekolah SMK Bandar Putrajaya, ada teguran daripada pegawai PPD KMY berkenaan dengan pengambilan suhu pelajar dan juga kehadiran pelajar yang kita adakan di Dewan Terbuka. Jadi dicadangkan supaya pihak sekolah pergi membuat lawatan di SK Seri Pinang untuk melihat penambahbaikan yang dilaksanakan bagi pengambilan suhu dan juga kehadiran pelajar. Jadi saya bersama dengan pentadbir, penolong kanan dan penolong kanan HEM telah membuat lawatan di SK Seri Pinang untuk melihat bagaimana proses yang telah dilaksanakan untuk kehadiran dan juga kedatangan pelajar ke sekolah. Jadi berikutan dengan lawatan tersebut, kita telah memilih satu program, iaitu program iCampus untuk dilaksanakan di sekolah kita, yang mana kita mengambil suhu pelajar dan juga kehadiran pelajar di depan pintu pagar masuk sekolah untuk memudahkan anak tuan-tuan dan perempuan untuk memberi keselesaan dan juga untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar dan juga guru. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, sistem ini telah dilaksanakan 2 minggu sesi persekolahan, dan usul dia kita telah menggunakan sistem ini dan setiap pelajar kena membayar RM8 untuk program tersebut. Setahun, sekali dia bayar, setahun bayar RM8. Tahun yang kedua dia akan dikurangkan daripada RM8 mungkin kepada RM5 ataupun RM6 sahaja. Jadi saya mencadangkan usul ini untuk pelajar membayar RM8 bagi sistem iCampus, dan saya mohon sokongan dan juga cadangan daripada tuan-tuan dan perempuan. Sekian. Ya, terima kasih Tuan Ketua atas usul kita yang kedua. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sistem ni orang kata sistem yang intellectual system juga, orang kata contactless system. Dia masuk terus ke guna kita punya iCampus ni dengan auto temperature screening dan sebagainya, auto attendance. So banyak kemudahan yang boleh kita dapat daripada aplikasi sistem ni lah. Jadi kalau tuan-tuan boleh datang lah nak tengok, boleh datang nak tengok. Kalau nak tengok waktu orang scan masuk dan sebagainya. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ni, kita minta tuan-tuan seorang bangun untuk membahaskan ataupun menyokong usul yang telah dibawa ataupun usul kita kedua, dan yang lainnya boleh kepada go through link yang kita paparkan untuk sokong ya ataupun tidak dalam link yang kita bagilah dalam Google Chat. So kita nak nama juga seorang untuk bangun kata sokong, dipersilakan. Ada tak siapa-siapa nak sokong? Saya Yuzaidi Mokbali menyokong. Bagi sekali nama puan-tuan. Nama tak apa nak clear. Yuzaidi bin Muhammad Paudi. Terima kasih tuan di atas sokongan yang ya. Ada nama lah. Dapat nama. Terima kasih tuan. Seterusnya nampaknya berjalan lancar lah. Kalau dapat cepat ni cepat habis lah. Seterusnya kita ke usul kita yang ketiga.
Kita tak tahu lah sama ada dalam online, tak ada online waris kita ni. So saya minta Encik Ghazali bin Haji Lazim, waris kepada Nur Hafni Farzana, binti Ghazali, 1A13 ni, untuk membacakan usul beliau. Ada tak? Tak ada, kita baca je lah. Baik, untuk perhatian semua waris yang ada atas talian, Encik Ghazali bin Haji Lazim waris kepada Nur Hafni Farzana binti Ghazali telah menghantar usul, iaitu meminta pihak sekolah menambah sedikit masa rehat untuk murid makan dan solat. Jadi sebab anak Encik Ghazali ni tingkatan 1, bermakna cadangan ni untuk sesi petang. Jadi untuk makluman waris, waktu rehat bagi murid makan dan solat sebenarnya dah cukup panjang, sebab kalau bukan bulan Ramadan, bukan bulan puasa ni, waktu rehat dia lebih kurang 30 minit. Dan sesi pembelajaran kita pun 30 minit untuk satu sesi. Jadi cuma kita pendekkan sepanjang Ramadan daripada 30 minit kepada 20 minit sebab pelajar tak makan sepanjang Ramadan. Kita hanya solat sahaja. Jadi bila kita pendekkan daripada 30 minit ke 20 minit untuk kita membolehkan pelajar balik lebih awal, jam 5:30 petang. Itu untuk makluman semua waris. Jadi saya ingat yang ni kita tak perlu bincangkan sebab sekolah dah ambil tindakan dan ada dalam makluman pihak sekolah. Ya, terima kasih di atas penjelasan Tuan Ketua. Jadi isu ni tak apalah, kita dah diterangkan dengan panjang lebar oleh Tuan Ketua kita. Just kita minitkan lah dalam kita punya mesyuarat lah. Dan seterusnya usul kita yang keempat, tuan dan perempuan boleh tengok dekat dalam kita punya link pun ada juga, daripada Puan Siti Aisyah binti Zainon, waris kepada Nur Syafifi binti Muhammad Zailan, 1A12. Jadi kalau ada waris ni, kalau ada Puan Siti Aisyah boleh ulang balik usul ni. Ada tak dalam ni? Masuk tak dalam kita punya meeting hari ni? Oh, tak ada. Baik, berkenaan dengan usul Puan Siti Aisyah binti Zainon, waris kepada Nur Syafifi binti Muhammad Zailan, 1A12, meminta supaya kunci selak pintu tandas dibaiki dengan segera. Jadi saya bagi pihak sekolah, insya-Allah kita akan ambil tindakan untuk memastikan keselesaan semua murid menggunakan tandas. Jadi untuk makluman waris, pihak sekolah sentiasa memastikan tandas-tandas boleh digunakan dengan selesa oleh pelajar. Kita menghadapi pelbagai masalah pengurusan tandas ni, terutama paip bocor, yang kedua tersumbat. Jadi tapi bagi pihak sekolah kita mengambil tindakan segera untuk memastikan tandas boleh digunakan oleh pelajar dengan selesa untuk makluman semua waris. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Ketua atas penjelasan penangan usul kita yang keempat. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada usul kita yang kelima lah, daripada Encik Hairuddin bin Hajar ni, bin Hajar Maidin, waris kepada Muhammad Haziq Uzairi, 1A12. So, kalau ada dalam online, minta unmute dan bolehlah baca usul beliau. Ada tak? Tak ada juga. Channel ni tak ada juga. Jadi usul ni pun tak ada juga. Kita minta Tuan Mutrah.
Berkenaan usul yang kelima oleh Encik Hairuddin bin Hajar Maidin, waris kepada Muhammad Haziq Uzari 1A12, meminta supaya jalan kecil berhampiran sekolah ditutup kepada penduduk setempat semasa waktu puncak, sebelah petang waktu balik ya. Jadi untuk makluman waris, isu menutup laluan di depan sekolah baru-baru ni dah viral apabila pihak sekolah mengambil keputusan ni berdasarkan kepada keperluan kita menutup laluan di depan sekolah waktu pagi dan juga waktu petang untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid. Jadi untuk makluman, saya bagi pihak sekolah ingin menjelaskan bahawa apabila kita membuka satu lagi tempat meletak motosikal untuk pelajar bagi mengelakkan 3S, mengelakkan sesak, sempit, jadi kita buka lagi satu tempat letak motosikal. Kita asingkan tempat letak motosikal untuk pelajar lelaki dan juga perempuan. Jadi bila kita buka lagi satu tempat letak motosikal di seberang jalan, ada keperluan selepas kita melihat berlakunya kesesakan dan juga mendatangkan bahaya kepada pelajar apabila kita membuka jalan tersebut. Jadi mulai hari Isnin minggu lepas kita menutup jalan bagi tujuan keselamatan pelajar dan juga kesihatan pelajar. Begitu juga bagi sesi petang. Untuk makluman, sekolah kita hanya ada 3 pintu pagar. Pintu pagar 1 kita dah besarkan dengan tujuan untuk memudahkan pelajar keluar pada waktu balik. Pelajar pintu pagar utama dan juga pintu pagar dekat pondok menunggu. Jadi bagi mengelakkan kesesakan, penyuraian murid sesi petang, pelajar yang datang dengan waris yang menunggang motosikal, kita asingkan supaya pelajar sesi petang keluar mengikut pintu 1. Jadi waris yang datang mengambil anak-anak dengan motosikal menunggu di laluan di hadapan sekolah. Jadi kita nak elakkan waris yang datang dengan motosikal mengambil anak-anak mereka di pintu pagar 3 yang berdekatan dengan pondok, kerana di sana terdapat van sekolah, terdapat kereta waris yang menunggu untuk mengambil anak-anak mereka. Jadi sebarang kesulitan yang timbul terutama bagi guru-guru SK ataupun waris yang ingin menghantar anak ke SK Bandar Putrajaya, saya bagi pihak sekolah memohon ampun dan maaf atas kesulitan tersebut. Tapi bagi pihak sekolah, kita mengutamakan keselamatan murid-murid kita. Sekian. Ya, terima kasih Tuan Pengetua atas penjelasan yang detail lah. Ni Boleh saya bagi cadangan? ya, apa dia tu, Wan? Apa ni, saya cadangkan lah. Saya Amiza binti Arsyad, AJK Waris juga. Nak mencadangkan untuk motor tu, kalau kita dapat minta daripada majlis untuk parking motor tu, kita letak hak bahagian pintu 3 dekat dengan bus stop tu. Kita laraskan sama dengan bus stop sebab dia ada corner seat kat situ kan. Puan, untuk makluman, sebelum kita buka tempat letak motosikal yang baru tu, memang tempat letak motosikal yang sedia ada di depan di pintu pagar sekolah ni dan juga di dekat dataran Bentar tu memang penuh, dan pelajar kita letak sampailah ke simpang nak masuk ke taman, dan dia menimbulkan bahaya kepada keselamatan motosikal tersebut dan juga waris. Jadi kita sebab tu kita mengambil langkah untuk membuka lagi satu tempat letak motosikal
yang kita rasa lebih selamat untuk pelajar meletak motosikal dan lebih selamat untuk kehadiran dan juga penyuaraian pelajar. Sebab pelajar yang datang dengan motosikal keluar mengikut pintu pagar pertama sahaja. Itu untuk makluman Okey. Jadi ya usaha ni memang hangat, tapi itulah pihak sekolah pun dah buat kata apa proactive action lah dalam Untuk van sekolah tu, boleh tak dia selarakan dekat satu bahagian saja, yang bahagian dekat dengan pokok tu? Maknanya untuk kereta-kereta tak? Sebab ada van yang belah kiri, ada van yang belah kanan. Menunggu, so rasanya macam agak sukar waris-waris yang dah lalu lalang dekat situ tu dia sangkut dekat van sekolah. Baik Puan, macam ni Puan. Bagi satu tempat je, satu kawasan untuk van sekolah. Kita sekarang ni tengah mohon kepada majlis sebab untuk makluman waris, laluan jalan dan juga dataran di depan pagar sekolah, di luar pagar sekolah tu, dia oleh kerana sekolah kita ni belum dapat CF sehingga hari ni, bermakna sekolah kita ni belum diserahkan kepada majlis perbandaran. Jadi dataran di depan pagar sekolah tu dan juga jalan di depan sekolah tu masih lagi bukan jalan majlis, bukan jalan JKR. Dia di bawah pengurusan sekolah. Jadi kita cuba untuk membesarkan dataran sebab ada pulau lalu lintas di dataran tu. Di dataran tu sebab menyebabkan kawasan menunggu dan juga parking sempit. Jadi kita sedang berhubung dengan Majlis Perbandaran dan dah menghantar surat untuk kita ambil tindakan untuk membuang dataran pulau lalu lintas tu supaya dataran tu lebih luas dan kita boleh susun atur cadangan yang Puan cadang tadi. Jadi insya-Allah Puan, kita akan ambil tindakan. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasihlah isu ni. Okey. Pihak macam saya kata tadi, pihak sekolah pun dah buat satu orang kata apa proactive action lah untuk mengurangkan risiko kepada pelajar-pelajar kita. Dan insya-Allah kita sama-sama lah kita membantu pihak sekolah di dalam menguruskan risiko-risiko kemalangan dan sebagainya. Jadi untuk yang seterusnya lah, okey, kita tengok usul kita yang ke-6 ni. Kita minta Puan Juraida binti Muhammad Mat Yusof, waris kepada Muhammad Iman Irfan bin Imran 1A 13 untuk membentangkan usul yang dicadangkan beliau. Ada kalau dia ada dalam online, okey, sila unmute dan baca usul beliau lah. Ada tak? Kalau ada tak ada lah. Kalau ada Puan boleh unmute baca usul. Dan usul ni pun saya boleh baca lah, boleh penjelasan sikit. Okey. Ini berkenaan dengan membuat kempen kita semula Oricycle lah untuk menjana pendapatan sekolah dan PIBG. Saya rasa yang keduanya mengadakan ceramah agama dan motivasi untuk pelajar tingkatan 1. Pelajar ini baru melangkah alam sekolahan, baru supaya mereka tahu bahawa pelajaran sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi nak ulas tak? Tapi yang pertama tu bolehlah saya ulas membuat kempen kita semula ni. Kita pun actually memang sekolah kini kita buat program OSH in School yang kita akan buat waktu tu kita rancang sebelum pandemik lah, dekat-dekat nak pandemik. Lepas tu pandemik pun berlaku dan PKP dan sebagainya. Jadi program yang seterusnya tu terpaksalah kita tangguhkan. Actually saya pun ada untuk membuat satu rangka program yang dipanggil Eco School Program di mana saya akan
membuat orang kata apa collaboration dengan WWF, collaboration dengan WWF, dan akan menjadikan Eco School tu salah satu program di sekolah SMK Putrijaya ni lah. Dan insyaAllah kalau waktu habis PKP dan kita dah stabil di segi pandemik, dan saya akan activate balik lah program ni untuk anak-anak didik kita. Dan program ni satu program yang hebat, yang boleh dikatakan kebanyakan sekolah dah buat, dan this is a world program lah under WWF yang akan saya akan bawa ke sekolah ni lah nanti. Perbincangan initial discussion sudah pun dah dibuat sebenarnya daripada wakil ni, dan insyaAllah saya akan teruskan lah program ni di masa depan kalau kita ada ke lapangan nanti insyaAllah. Dan untuk yang keduanya, mengadakan ceramah agama ni, motivasi macam saya kata lah waktu pandemik ni, face to face tu kita tak boleh buat lagi, dan dalam skala yang kecil tu saya rasa memang dah ada buat cikgu nah. Dalam skala yang kecil ni ustaz-ustaz ustazah kita dah buat lah. Tapi dalam skala yang besar tu kita tak boleh lagi lah disebab kekangan pandemik yang kita ada ni lah. Jadi itulah usul-usul yang kita ada sekarang ni, dan yang telah pun semua dibaca. Dan seterusnya kita akan agenda yang kelima, hal-hal lain. Siapa ada cikgu ke JKPIBG atau waris-waris yang tengah online sekarang ni, kita ada lebih kurang dalam berapa Cikgu Muji? Cikgu Muji ada berapa semua? 90 lebih. 90 lebih. Okey, ada saya nak cakap lebih. Saya Puan Azmila Abdul Rahman. Ketua juga. Saya nak cakap pasal orang lebih ya. Alhamdulillah attendance kita cukup merangsangkan lebih daripada quorum yang diperlukan dalam mesyuarat ni. Jadi yang ada satu orang ni siapa-siapa yang ada hal-hal lain ataupun cadangan ataupun apa-apa yang berkaitan untuk penambahbaikan pihak sekolah, bolehlah kita bincang. Sebab kita ada ketua kita ada sini, kita ada NYDP Cik Azni. Kalau nak tanya apa-apa ke Cik Azni, nanti minta yang online ni semua isi kehadiran sebelum kita live out okey. So kalau ada siapa-siapa, kita boleh mulakan. Waris-waris nak cakap boleh. Bagi nama dulu. Saya Puan Azmila. Ada masalah teknikal pula. Hello, Assalamualaikum. Puan. Ya, saya Puan Azmila Abdul Rahman. Saya nak bagi satu pandangan atau satu permintaan lah, agar saya tahu, sebab saya AJK dah beberapa tahun, saya tahu orang kita sangat mengambil berat benda ni. Tetapi saya nak bagi satu permintaan sebab benda ni dah jadi viral. Isu robot bukan jenaka, bercakap lucah bukan jenaka. Itu harap pihak sekolah ambil berat lah benda tu, sebab sebenarnya anak saya dulu pun pernah mengalami masalah ni, dan saya pernah bawa ke sekolah, bukan sekolah ni, sekolah di camp di Padang Tembak Kuala Lumpur. Jadi saya rasa benda ni kita kena ada guru lah yang memberi perhatian. Jangan macam kes budak si Ain tu, lepas ni adalah jadi kes polis. Maksudnya bila report, kita kena take over, kita PIBG kena terlibat, kita kena siasat dulu. Kita tak payah keluar benda tu di luar. Tapi macam kan sebab lepas ni, lepas tu kata dia emosi, jadi isu jadi besar. Jadi saya harap pihak pengajar, bukan pengajar lah, kita mendidik anak-anak kita, bercakap lucah itu bukan jenaka. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan atas pandangan dan juga pendapat tadi. InsyaAllah bagi pihak sekolah kita akan pastikan perkara-perkara seperti ini tak berlaku lah di SMK Bandar Putrijaya.
saya Azni, NYDP, PIBG. Secara dasarnya kita tidak kondon, kita tidak merelakan benda ini berlaku di sekolah. Sekiranya kita lihat ada aduan daripada waris, kita akan ambil tindakan yang sepatutnya. Sekiranya perlu kepada report polis pun itu yang terbaik, maka kita terpaksa buat yang tu lah, kan. Tapi maknanya sekarang ni kita nak kena, dia bukannya educate pelajar tu saja. Pasal sekarang ni dengan zaman media sosial, kita kena educate pelajar, dan kita sebagai waris pun kena educate diri kita. Ada setengah kadang-kadang guru-guru pun kena educate diri, kan. Pasal ada setengah benda yang kita cakap kadang-kadang bermaksud berbunyi seksis ataupun gender bias, dan kita rasa mungkin budaya kita benda tu melawak, tapi kita kena emphasize lah, kan. Kalau perlu bagi warning, kita kena bagi warning. Sama juga macam tempat kerja, kalau ada sexual harassment, kita kena bagi warning. Kalau kita perlu terminate, kena terminate budak tu. Ataupun ni, dia bukan benda main-main. Maknanya semua kena ambil cakna, semua kena lapor, dan waris-waris pun kena ambil cakna. Jangan duduk main bila dah jadi, dah depa melawak lah. No. Ada setengah benda boleh melawak, ada setengah benda kita kena serius. Makna kita harap aku janji sekolah ni kita akan bertindak tegas lah kalau benda-benda macam ni jadi, kan. Kalau nak balik warning kat anak pun boleh, kan. Kita kena berlaku tegas. Kita tak mahu cerita ni melawak lah, tak ada istilah melawak. Pasal dia pelan lama dia akan melarat, kan. Ini kita mohon kerjasama semua benda ni. Terima kasih. Ya, Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak menyokong saya. Ya, terima kasih Puan. Okey, siapa-siapa ada lagi untuk dalam hal-hal ini boleh kemukakan, ya, silakan. Kita ada 100 orang lebih ni dalam ni. Ada lagi, kalau ada boleh unmute lah kalau nak cakap, boleh. So ada tak? Rata-rata ada tak lagi? Nak bagi seminit ke? Kalau tak ada, kita akan terus agenda yang seterusnya. Agenda 6.0, pembubaran AJK PIBG sesi 2021 dan pelantikan AJK sesi 21 dan 22. So dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dengan ini YDP yang sedia ada ni, okey, Zubair bin Osman, dengan ini membubarkan sesi AJK PIBG 2021. Ya, sekarang. Jadi seterusnya kita akan melantik pengerusi sementara, untuk melaksanakan pelantikan baru. Dan dari pihak kami mohon, jika lama ni kami mohon banyak-banyak kemaafan jikalau ada salah dan silap. Dan dengan ini saya menjemput Tuan Ketua kita, okey, sebagai pengerusi sementara lah untuk pelantikan AJK sesi 21-22. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Zubair bin Osman, mantan YDP PIBG bagi sesi 2020-2021. Jadi kita meneruskan mesyuarat kita untuk melantik jawatankuasa PIBG 21-23. Jadi 21-22, bukan 23. 21 tahun 21 dan tahun 22. Minta maaf 2 tahun lah, bagi tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi maksudnya sampailah mesyuarat bagi 2023 kita akan lantik barulah.
Jadi untuk pelantikan jawatankuasa PIBG bagi sesi 2021 untuk makluman waris, saya bagi pihak sekolah walaupun tak sampai setahun saya di SMK Bandar Putrajaya, saya seperti mana tuan-tuan maklum, saya melaporkan diri ataupun send off saya ke SMK BPJ pada 13 hari bulan Ogos tahun 2020 tahun 2020. Sebelum itu saya di SMK Datuk Lela Pahlawan Padang Serai, dan selama lebih kurang 7 bulan, 1 hari bulan 1 2020 hinggalah 31 Julai 2020. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, saya amat bersyukur apabila dipilih, dilantik dan diberi kepercayaan untuk hadir atau menjadi pengetua di SMK Bandar Putrajaya, sebab sebelah rumah saya dekat dengan rumah. Jadi bersyukurlah kita dapat kerja yang dekat dengan rumah berbanding dengan rakan-rakan pengetua yang lain yang bertugas jarak sehingga 100 km daripada rumah. Okey, saya juga bersyukur kerana bila saya datang ke SMK Bandar Putrajaya, saya tidak menghadapi sebarang masalah, terutama dengan PIBG, kerana jawatankuasa PIBG yang ada, YDP, NYDP dan semua AJK PIBG, terutama waris dan juga guru, amat komited dalam menjayakan semua program sekolah, termasuklah program yang baru-baru kita adakan sempena Ramadan ini, iaitu bakul Ramadan yang kita edarkan 200 pack bakul Ramadan kepada pelajar asnaf atau keluarga asnaf di Bandar Putrajaya. Dan kita juga telah menjayakan program apa ada dalam belangamu masak apa petang kemarin. Jadi kita edarkan 550 ekor ayam kepada 550 keluarga asnaf untuk sama-sama kita menikmati Ramadan Al-Mubarak ini. InsyaAllah, jika saya juga sedang berusaha untuk mendapatkan sokongan, bantuan dan juga sumbangan daripada rakan-rakan saya. Yang pertama tadi saya dah berhubung dengan Pertubuhan Kebajikan Sedekah Subuh. Saya minta lagi 300 ekor ayam untuk kita edarkan dalam program Ayam Raya, insya-Allah pada hari Rabu. Hari Rabu sehari sebelum raya, kita raya hari Khamis tuan-tuan. Hari Rabu kita edar lagi ayam untuk keluarga asnaf, supaya keluarga pelajar-pelajar kita, murid-murid kita ni dapat menyambut hari raya dengan lebih meriah lah. InsyaAllah saya juga dah mohon sumbangan lagi 300 ekor ayam dalam grup WhatsApp muzakarah saya. InsyaAllah sekiranya kita dapat sumbangan, kita akan edarkan 600 ekor ayam lagi pada hari Rabu sehari sebelum hari raya nanti. InsyaAllah tuan-tuan doalah semoga permohonan saya tadi dipermudahkan oleh Allah. Okey, bagi meneruskan mesyuarat kita pada pagi ini, pelantikan jawatankuasa PIBG bagi tahun 2021 dan 2022. Jadi saya buka kepada tuan-tuan untuk memberi cadangan, sama ada kita nak kekalkan jawatankuasa yang sedia ada ataupun kita nak buka untuk lantikan atau cadangan untuk lantikan baru. Yang pertama kita buka untuk pelantikan yang di Petua PIBG. Jadi saya buka kepada majlis untuk memberi cadangan. Okay. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Azman bin Abdullah, penolong kanan HEM SMK BPJ. Dengan ini mencadangkan AJK sedia ada ni dikekalkan. Sekian, terima kasih.
cadangan daripada Encik Azman bin Abdullah supaya jawatankuasa yang sedia ada dikekalkan. Ada sokongan tak tuan-tuan? Saya Syahri bin Ismail, penolong kanan pentadbiran menyokong. Terima kasih kepada Encik Syahri. Ada daripada waris? Ada cadangan lain? Ada tak cadangan? Ya, saya Nur Razia Ahmad. Ada saya Nur Razia Ahmad Nayan menyokong untuk dikekalkan AJK tahun lepas. Baik, terima kasih. Jadi kerja kita pun senang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ada lagi. Okey. Saya anak tak sekolah dah. Boleh saya masih kekal AJK boleh ke? Boleh. Tahun depan baru ada anak seorang tingkatan 1. Tak apa, masuk. insya-Allah. Tapi tahun ni tak ada. Boleh sumbangan puan amat dialu-alukan. Ni. Okey, insya-Allah sumbangan puan amat dialu-alukan. Okey, ada lagi? Kita buka kepada waris untuk bagi cadangan dan pandangan. Baik, kalau tak ada pandangan, cadangan daripada waris, jadi saya menerima cadangan Encik Azman bin Abdullah yang disokong oleh Encik Syahri bin Ismail dan juga oleh waris tadi, seorang waris tadi, jawatankuasa PIBG tahun 2021 dikekalkan untuk tahun 21 dan 22. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan pengurusan PIBG bagi sesi 21 dan 22 dapat meneruskan usaha mereka untuk membina surau kekal di SMK Bandar Putrajaya. Jadi saya serahkan kepada YDP baru Encik Zubair bin Osman sesi 21 dan 22 untuk memberi ucapan. Ya, terima kasih Tuan Pusing sementara. Okey. Dan terima kasih kepada waris-waris yang sokong supaya AJK yang terdahulu dikekalkan. InsyaAllah sebenarnya jawatan ni bukannya penting sangat. Yang paling penting sumbangan, idea sumbangan, tenaga, dan sebagainya untuk kejayaan kepada sekolah kita ni. Jadi kami akan menerima amanah ini yang telah diamanahkan oleh kami lagi 2 tahun, dan insya-Allah kita akan merancang program-program seterusnya sama ada dalam versi pandemik ini ataupun apabila pandemik ini telah berakhir ataupun banyak kelonggaran SOP yang akan diberi nanti setelah kita ada vaccination program dan sebagainya. Dan matlamat yang seterusnya insya-Allah projek yang besar tu insya-Allah kita semoga kita dapat membina surau kekal yang dah lama kita rancang ni. Insya-Allah tahun ni kita akan memulakan kerja-kerja pembinaan dan insya-Allah pada tahun hadapan tak silap Januari Februari insya-Allah kita dapat mengguna surau yang baru ni lah. Jadi saya pun tak mau cakap panjang, dan saya juga mengharapkan bukan kata yang tak ada jawatan ataupun ini yang tak ada jawatan atau yang ada jawatan saja yang boleh datang ke sekolah untuk membantu dan sebagainya. Yang tak ada jawatan pun yang di luar sana, waris-waris yang ramai, saya mengalu-alukanlah mesra sekolah, datang ke sekolah, bertanya khabar, tengok apa yang patut tempat anak kita. Sama-samalah kita mengembeling tenaga untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang terbaik. Macam kita jugalah kalau kat tempat kerja kita nak a great place to work, kita nak juga sekolah kita ni menjadi a great place to study untuk anak-anak kita, dan great place to work juga untuk cikgu-cikgu kita.
Dan itulah saya harapkan sama-samalah kita membantu sekolah kita. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah untuk menutup majlis kita ni lah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada YDP PIBG, Encik Zubir bin Osman dan semua ahli jawatankuasa yang telah dikekalkan. Semoga sumbangan, komitmen dan juga kerjasama pihak sekolah dengan PIBG dapat ditingkatkan dan kita dapat mengadakan pelbagai program seperti mana yang diharapkan oleh ibu bapa pelajar. Jadi bagi pihak majlis, saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa kita pada pagi ini yang menguruskan mesyuarat secara Google Meet. Cikgu Anis, Cikgu Irwan, Cikgu Izhar, Cikgu Muhyi, lepas tu ramai lagi teknikal kita yang berjaya menyediakan platform yang terbaik untuk kita adakan mesyuarat. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua waris yang bersama-sama dalam menjayakan mesyuarat kita pada pagi ini. Kerjasama dan sokongan, komitmen daripada tuan-tuan amat-amat diharapkan. Saya dalam grup WhatsApp community saya dah letakkan nombor telefon saya. Tuan-tuan boleh berhubung dengan saya pada bila-bila masa secara atas talian, call boleh, WhatsApp boleh, Telegram pun boleh. Sekiranya tuan-tuan ada masalah ataupun perlukan apa-apa perkhidmatan daripada pihak sekolah. Jadi insya-Allah kita akan bagi perkhidmatan yang terbaik kepada semua waris dan juga pelajar SMK Bandar Putrajaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua PIBG atas pengendalian mesyuarat agung PIBG sebentar tadi. Tahniah atas lantikan semula ahli jawatankuasa PIBG. Juga penghargaan diucapkan kepada Tuan Pengetua SMK Bandar Putrajaya atas penyempurnaan majlis pada hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, syukur Alhamdulillah, ya Allah ya barik, Allah yang maha merancang aturan ibadah kita pada hari ini dipermudahkan olehnya. Salam penuh takzim. Kalau ada wajah salah pandang, kalau ada nama yang tersalah sebut, kalau ada gelar yang salah ucap, kalau ada yang duduk di salah tempat, bagi pihak majlis kami memohon ampun dan maaf andai tersalah kata, tersilap bicara sepanjang kami mengendalikan majlis pada hari ini. Awalnya Ramadan, pertengahannya maghfirah, penghujungnya pembebasan dari api neraka. Ramadan akan berlalu pergi, Aidilfitri menjelma kembali. Virus COVID-19 diharap akan lesap dari bumi agar silaturahim antara kita bertaut kembali. Sekian, saya sudahi dengan lafaz suci. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.